صلى رسوله بالهدى ودين الحق يزرعه على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Amma ba'd. Pertama, terima kasih pada semua yang hadir pada pagi maaf malam, pasal semalam imam telefon suruh ganti semalam tak apek, pasal semalam ada ke Taman Purba. Taman Purba, Purba belakang Pasar Empangan. Ada dalam tu, tengah tu ada satu taman Purba nama tapi baru tak ada lama tu dah nama ya Purba kan, tapi umah lah kan. Alhamdulillah. Tapi pagi ni alhamdulillah seperti biasalah main gantian ya. Ustaz Zaidi tak pek hari ni, jadi alhamdulillah saya bagi dua pilihan, sama ada pagi ni ataupun malam ni. Pasal malam hari ni free, jadi alhamdulillah dia ngobar pagi ni lah Ustaz. Alhamdulillah pagi ni sampai ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Ilahi limpah karunia-Nya Allah berikan kepada kita kesihatan. Sihat sini semua alhamdulillah, ramai datang ni 1, 2, 3, 4 ratus setengah. Alhamdulillah ramai. Perempuan ada 200, alhamdulillah 600 setengah semua alhamdulillah. Terima kasih datang pada hari ini ya. Alhamdulillah Allah pilih kita ya untuk hadir ke sini. Semalam ada yang datang sini, alhamdulillah. Pagi tadi sakit perut, tak pek datang, sakit perut ya. Ada yang tak nak datang sini, tapi entah macam mana, entah Allah balikkan. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, dia bolak-balikkan ala dini wa ta'ah. Nonggok dia hari ni kat sini ya. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, tadi tanya banyak kitab Ustaz. Saya ni orang bodoh kan, bila orang bodoh kena banyaklah kitab. Pasal apa? Nak cerita depan orang ramai kena banyak kitab ya. Kalau sikit kitab nanti macam mana pula korang tanya tak pek jawab. Ni pun ilmu fi kutub, ilmu ada dalam kitab kan, tak ada dalam dada. Jadi terpaksalah buka beberapa kitab. Tak banyak dah, hari ni ada lebih kurang 4 kitab. Ompet insya-Allah lah dalam pukul 10 boleh kita selesai lah hari ni. Ya ompet yang banyak kan. Ompet kitab satu majalah. Jadi banyak ni lama lah makna tuan-tuan ya. Diharap tuan-tuan boleh betulkan kedudukan, bagi rapat dengan elok. Kalau nak cari dinding, carilah dinding kan. Saya takut tumbang. Saya tak apa duduk atas ni kan, saya kalau duduk bawah tu dah lama tumbang kan. Memang kena cari dinding juga. Alhamdulillah saya baik duduk dinding. Jadi alhamdulillah, perbahasan ingat tak yang saya ganti kemarin ya, iaitu kitab, saya ambil satu tajuk daripada kitab Mukasyyafatul Qulub, menyingkap tabir hati menghampiri ilahi, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang mana Imam Ghazali dalam kitab tersebut ada satu bab membicarakan tentang jenazah dan kubur ya, satu bab ya, Imam Ghazali letak dalam kitabnya itu ya. Dan kita dah bicarakan pada hari tersebut tentang jenazah dan kubur. Jadi hari ni dah tak nak dah cerita bab tu, kita kira dah selesai. Jadi hari ni kita nak cerita apabila ke kubur makna orang matilah, orang yang dah mati ya. Orang yang dah mati tu nonggok dalam kubur lah. Tak ada orang yang hidup nonggok kat kubur tu dah. Wa imma penggali kubur pun tak ada dia nonggok situ. Dia gali dia balik ya, dia gali dia balik. Tak ada dia nak duduk kat situ ke, nak berumah tangga ke situ kan. Yang nak rumah tangga situ Senali ya, Senali duduk kat kubur tuan-tuan. Rumah Senali bersama dengan Fatimah anak Nabi memang kat kubur kan. Ditanya, wahai Ali, kenapa kau duduk kat kubur kan? Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu menjawab, kubur adalah teman yang tidak bersuara
Ya, kubur ni tak ada bercakap dah. Ya, siapa pernah pergi kubur, kubur bercakap dengan dia. Bongkek tangan. Kan Sayyidina Ali kata kubur adalah teman yang tidak berbicara. Makna tak ada bercakap dah untuk dia. Ya. Tetapi kuburlah teman yang paling baik mengingatkan aku. Tu deh. Ya, hendak waktu Sayyidina Ali kan dia berfalsafah. Ya, kubur adalah temanku yang tidak berbicara, tetapi kubur adalah temanku yang baik mengingatkanku. Bayangkanlah duduk dalam kubur tuan-tuan, bongkar pagi-pagi tengok dia kan, nak tidur pagi-pagi, malam-malam tengok dia, siang malam pagi petang buka pintu Allah batu nisan, siang malam pagi petang buka pintu Allah, semuanya Allah tuan-tuan. Nak buat buruk pun tak jadi itu dah. Ya Allah Rahmanu ya Rahim. Kan semoga Allah merahmati Sayyidina Ali kerana memberi panduan kepada kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, apabila seseorang nyawa diambil, ingat tak dulu kita cerita tentang nyawa diambil? Ya, ingat tak? Ada kan dulu kita cerita tentang orang bagaimana nyawa diambil? Ingat tak? Ingat tak? Ingat tak? kan ada beberapa cara nyawa diambil, kan beberapa cara. Ingat, saya bahas kembali sedikit, ya di antaranya cara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 93, ya ayat 93 surah apa Ustaz? Surah Al-An'am. Kan Allah berfirman, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu meninggal dunia, kan bagaimana malaikat mengambil nyawa. Ini gambaran yang pertama, nak imbas kembali, ya. Gambaran pertama macam mana? Walau tara, jika engkau dapat tengok. Tu deh terjemahan maksud, ya. Yang lebih kurang lah. Nak cerita dalam bahasa kita lagi senang lah. Kalau nak baca bahasa baku tu nampak skema mana. Jadi kalau cerita bahasa macam ni lagi faham, ya. Jika engkau boleh tengok, ya, jika engkau boleh tengok. Pasal apa? Kan kita mati ni kerja masing-masing, ya, masing-masing rasa. Dan rasa masing-masing tu tak sama tu dah. Tak ada orang meninggal sama, ya. Meninggal berbeza-beza mengikut orang yang tersebut, ya. Jika engkau boleh melihat, boleh tengok, tara ni sama dengan nazar, kan? Nazar, melihat, menengok. Jika engkau dah boleh melihat, ya, boleh tengok dan boleh rasa, ya, lihat, tengok, rasa. Itu anda tiga perkataan, boleh lihat, boleh tengok, boleh rasa. Alangkah dahsyatnya, digunakan perkataan tersebut, alangkah dahsyatnya ketika saat seseorang itu bertarung, berjuang menghadapi sakaratil maut. Itu dek, ya, menghadapi sakaratil maut. Dalam ayat ni digunakan ghamaratil maut. Ghamarah, bukan sakarah. Ghamarah. Apa beza pula ghamaratil maut dengan sakaratil maut? Ni dia tuan-tuan, ya. Ghamaratil maut ini lagi teruk daripada sakaratil maut, ya. Maknanya sama, kan, tetapi nak gambarkan lagi teruk, ghamaratil maut. Kan biasa kita dengar sakaratul maut, biasa tu kita dengar. Tetapi dalam ayat ni Allah tak guna sakaratil maut, Allah guna ghamaratil maut. Nak ngabar, nak gambarkan, nak bagi tahu kat kita
taghut dahsyat. Ya, taghut dahsyat. Yang mana malaikat ini datang. Ya, makna apabila Allah mengarahkan malaikat yang jaga nyawa supaya mengambil nyawa. Ya, malaikat apa dia nama itu? Lupa dah ustaz. Malaikat Jibril. Apa malaikat yang ambil nyawa tu? Yang ambil nyawa. Israel. Saya baik ingatkan. Kalau kau lupa sajalah tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan. Dia tak pernah lupa kita. Ya, dia tak pernah lupa kita tuan-tuan. Ni malaikat-malaikat ni Allah bagi tugas masing-masing. Dan dia tak pernah lupa tugas dia. Kan? Kalau tuan-tuan dengar hadis yang Nabi nyatakan tentang malaikat Israfil. Kerja apa? Kerja tiup sangkakala. Makna bila nak tiup tu? Entah bila. Tetapi Rasulullah SAW gambarkan malaikat Israfil ni dia nengok dah prepare, dah buat preparation. Makna ini benda yang sangkakala yang dia nak tiup ni sekarang tu waktu Nabi nengok makin dah macam ni. Tunggu arahannya, tunggu perintahnya, tunggu order sampai tahu tiup tuan-tuan. Makna nak ngabar malaikat ni adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk memenuhi apa yang Allah suruh. Sama juga malaikat maut. Ya, malaikat maut dia tak pernah lalai tuan-tuan. Dia tak pernah Allah ngabar pergi ambil nyawa ke lavender hide tu. Oh ya Allah, apa nama Jangan sebut nama kan, ada pula nama sini parah pula kan. Apa nama itu? Nak sebut takut ada nama sini. Kan terkejut, ya Allah, selah tu ustaz, jangan macam tu dah. Kan katakanlah dia kata ambil nyawa kat lavender hide tu, nama beda. Ada ke mau beda ni? Allah ada. Ni bukan beda sini lah, beda lain lah tuan kita. Kan tiba-tiba pergi ambil beda kat taman sehari pagi. Tak ada dah tuan-tuan. Ya, tak ada. Pasal apa? Malaikat tak pernah silap. Kan? Orang tu diambil, orang tu lah yang Allah suruh sebenarnya. Mereka tak pernah silap. Nanti di balik hantar laporan, ya Allah silap lah. Kat si pagi pula bedah ni. Kan aku ngobrol kat lavender. Tak ada macam tu dah. Kan? Pasal apa? Setiap orang yang dipilih oleh Allah tu tepat. Dan malaikat ambil nyawa tepat. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Bila datang ajal tak ada terlambat, tercopek walaupun sesaat. Orang tu lah tak ada silap tetap. Ya. Maka apabila diambil nyawa orang yang Allah nak gambarkan ini, malaikat turun ambil nyawa, malaikat terpaksa menggunakan basitu aidihim, iaitu kena guna tangan ni. Kenapa kena guna tangan? Sebab nyawa yang Allah suruh ambil ni, nyawa ni bega, nyawa ni tongkat, nyawa ni dogi, tak mau keluar. Jadi malaikat terpaksa gunakan kekerasan, kan? Sehingga malaikat guna tangan ni. Malaikat kalau boleh pergi ngobar kat kita, keluarlah macam tu, kan? Keluar macam tu ya. Tapi tak nak, yang ni ngobar tak nak ikut, beka, tak nak ikut. Jadi bila tak nak ikut, malaikat dia ada banyak ni kerja ni. Tapi dia nonggok tunggu kita leka dah, pujuk-pujuk kita. Tak ada pujuk-pujuk dah tuan-tuan. Allah ngabar on the spot, on the dot. Maknanya on the spot, on the dot. Tak ada terlambat walaupun sesaat. Walaupun kek tuak mati tu ngabar meninggal pukul 2 oleh 1 saat. Tak, sebenarnya tak. Sesungguhnya yang mengetahuinya Allah yang maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dek kerana tak nak keluar, tak mau keluar, maka malaikat terpaksa guna kekerasan. Maka digunakan tangan. Macam mana tangan malaikat tak lapik tu dah. Saya tak pernah tengok.
Ya, saya tak pernah tengok. Tetapi don't be khawatir. Jangan susah hati. Semua akan ada peluang tengok. Ya, jangan susah hati. Oh ya, ya Allah, tak baik tengok malaikat Ustaz kan. Jangan susah hati. Semua nanti kita akan boleh tengok malaikat. Ya, janganlah sekarang ni nak gambar-gambarkan. Tapi adalah Rasulullah gambarkan tu. Malaikat Jibril, Rasulullah gambarkan dia punya kopak colourful, warna-warni, cantik, lawa kan, buat macam-macam color tu, agak macam pelangi agak kan. Rasulullah gambarkan malaikat Jibril punya kopak besar, ya Allah besar. Kok malaikat Jibril buat macam ni kopak tu boleh tolak bumi, punyalah besar. Tuan-tuan, dalam satu hadis kan, dia ceritakan yang menggali telaga Zam-Zam tu iaitu malaikat Jibril menggunakan kopak Ya, ada satu riwayat mengabarkan telaga Zam-Zam itu dia gali oleh malaikat Jibril menggunakan kopak kan, makna kuat, besar, hebat kopak yang tersebut ya. Kan macam tak, jangan susah hati tuan-tuan. Nanti kita akan nampak dia. Kan walaupun kita tak nak, sekarang nak beriak kan di depan mata, tak nak pula boleh tak balik ngobat kan. Dan bila dia datang tuan-tuan tak ada balik-balik dah. Ya, tak ada balik-balik dah. Dan bila dia datang, dia takkan balik dan dia akan selalu datang. Malaikat bertukar-tukar ya. Maka dia terpaksa menggunakan tangannya untuk suruh keluar sambil dia berkata. Makna malaikat ni berkata, sehingga kata-kata malaikat tu Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah letak. Makna ada juga kata-kata manusia yang Allah ambil, Allah letak dalam Quran. Ada. Di antaranya kata-kata malaikat yang ini. Ada juga yang Allah ambil kata-kata Qarun kata apa? Kau tahu tak? Sesungguhnya kekayaan yang aku ada ni, ini semua adalah hasil titik poluh aku. Qarun kau baca macam tu kan? Sehingga kan Allah ambil, Allah petik, Allah kodkan kata-kata Qarun itu masuk dalam Quran. Sesungguhnya Qarun berkata, kekayaan yang aku ada ni adalah hasil titik poluh aku. Sedangkan aku kat mana? Allah tanya, aku kat mana? Kau dapat ni semua, ini semua aku beri. Bukan hasil titik poluh kau tu dah. Ramai orang yang bekerja tak koring tubuh, badan niha, baju manjang basah, seluar manjang basah tak nak koring, tak dapat pun kayu. Kan kau jangan nyoba, kau jangan belagak. Sesungguhnya kekayaan kau ni aku yang beri. Kalau aku tak beri 1 sen pun kau takkan dapat. Makanya Allah kodkan kata-kata Qarun tu masuk dalam Quran supaya menjadi ibrah, iktibar kepada kita. Jangan gunakan perkataan tersebut. Jangan sekali-kali guna perkataan tersebut. Kan aku dapat sonang ini hasil titik poluh aku. Jangan guna perkataan tersebut. Perkataan tersebut Allah dah masukkan dalam Quran kata-kata daripada Qarun laknatullahi alaih. Jadi Allah menggunakan, memetik kata-kata daripada malaikat untuk mencabut nyawa yang orang tersebut, iaitu malaikat kata apa? Akhriju anfusakum. Kan dikatakan keluarlah wahai nyawa, keluarlah. Terpaksa malaikat ngobar macam tu, keluarlah wahai nyawa. Seraya tangan dia ni tarik tuan-tuan. Mana tangan malaikat tarik nyawa, keluar. Okey, keluar. Allah Rabbi, tak tahu dia sentak macam mana, tak tahu lah tuan-tuan dan puan sekalian. Pasal apa? Tak nak keluar. Okey, tuan-tuan dan puan, itu yang pertama ya. Yang kedua ni imbas dulu ya, belum masuk tajuk lagi ya, kita imbas dulu. Nah, insya-Allah tanggal 8 nanti kita masuk tajuk kita. Ya, ayat yang kedua yang Allah gambarkan kan cara malaikat ambil nyawa. Tadi surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 93. Ini surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah, kalla iza balaghatit taraqi wa qila man ra.
wa zanna annahumul firaq. Kena baca macam tu tuan-tuan. Gaya intonasi memang kena macam tu. Dia tak boleh baca kalla iza balagatil taraqi. Tak boleh. Dia tak kena ke ayat tu. Ya, dia kena baca wa qila man ra wa zanna annahumul firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma izil masaq. Kan apa kata Allah berfirman, kalla, tidak sekali-kali, iza balagatit taraqi, bila nyamu seseorang sampai ke taraqi, gharqah, kan, bila nyamu seseorang sampai ke taraqi, makna dia macam tu, dia tengah macam tu tuan-tuan. Waqila man ra, dan dikatakan padanya, makna pada waktu dia tengah nazak tu tuan-tuan, dikatakan padanya, kan, makna Allah ngobar kat dia, kan, kepada dia. Waqila man ra, sekarang siapa nak tolong kau? Allah Rabbi, Allah ngabar kat dia ni, sekarang siapa nak nolong kau? Siapa nak nyembuhkan ni? Kau tak sakit ni kan? Kau tak sakit ni. Mana siapa nak nolong kau ni? Siapa nak nyembuhkan ni? Sakit-sakit kau ni. Siapa? Allah Rabbi. Kan teringatlah kisah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid khalifah kan? Kan nama isteri siapa? Zubaidah, kan, Ain Zubaidah, kan, kita dah cerita dah dulu kan. Harun Ar-Rasyid ketika menghadapi sakaratul maut macam tu tuan-tuan, Allah Rabbi, kan, dipanggil jeneral, panglima tentera laut, udara, apa nama ni, darat, dipanggil para doktor, pakar segala hospital dipanggil, duduk panjang, kan, siapa tentera, siapa boleh halang daripada malaikat maut nak sampai? Kalau kau panglima tentera laut, boleh tak kau ngarahkan kapal terbang kau, jet tempur pejuang, apa nama apa nama, MiG-16, apa nama yang terbaru, tak tahu lah, lupa dah, tak tahu lah, pokoknya kapal terbang lah, jet pejuang, tembak. So, kalau kau tentera laut, kan, boleh tak kau gunakan kapal selam kau, tembak, malaikat nak datang, bila tembak dia datang. Kalau kau tentera darat, boleh tak kau gunakan kereta khabar, tembak dia datang, kau tembak bam, jadi pun dia tak boleh tu dah, banyak dulu, boleh tak? Kan, kalau kau doktor apa, pakar apa, boleh tak kau latih, kau rawat Harun Ar-Rasyid, tuan-tuan. Allah Rabbi, tuan-tuan, dia nak gambarkan tuan-tuan, ya, makna sedangkan Allah dah tanya, siapa boleh nolong kau ni? Allah Rabbi, Allah ya Tuhanku, siapa boleh nolong kau? Siapa boleh sembuh? Allah tanya tuan-tuan, kan, kita memang tak dengar lah, kan, ni orang yang hadap ni, Allah Rabbi. Wa zanna annahumul firaq, dan dikatakan kepadanya, siapa yang boleh menyembuhkan engkau? Waltaffatis saqu bis-saq, pada waktu tu tuan-tuan, dia apa nama ni, dia boti dia disilang macam ni. Kenapa dia silang macam ni? Kan pasal dia rasa bila dia buat macam ni, nyawa tak boleh keluar. Makna dia buat macam ni, dia tahan tu macam kejang, supaya nyawa tak boleh keluar. Dia rasa dia buat macam tu, nyawa tak boleh keluar, ya, dia rasa dia buat macam tu, kan. Sedangkan rupa-rupa sebegitu kuat tarikan nyawa tu, makna malaikat tu tarik tuan-tuan, sehingga
kita melihat dia ni seolah-olah macam kejam, tak boleh buat apa. Makanya bila orang nak meninggal tak ada yang mengelupur. Pernah jumpa tak orang meninggal mengelupur? Ya ada Ustaz, jarang mana. Tapi biasa orang meninggal dah tak ada dah Ustaz. Kenapa dah tak ada kata-kata yang nak ngobat, yang boleh buat untuk mengekspresikan akan kekuatan tarikan tersebut. Makanya sehingga helpless, rasa tak, dia rasa apa, tak boleh nolong dah, tak ada yang boleh nolong. Maka dia sorah diri betul-betul. Macam mana? Macam itulah, macam mana nak ambil tersorah, ya Allah. Pasal apa? Helpless. Allah. Dan pada waktu itulah ila rabbika yauma izil masak, dan sesungguhnya baru kau tahu engkau akan kembali kepada Tuhan engkau juga akhirnya. Makna nak ngobat, Allah kata kan, kat sini juga kau datang kan dulu aku manggil kau tak nak datang. Pukul 5 dah bang sekali, kau tak bangkah. Kan sebagai isyarat pertama nak ngobat, bangkahlah, buat preparation. Mandi kau bagai, kau semayang kau bagai amaran pertama. Tak, bang yang kedua maknanya dah masuk subuh. Ya, dah sepatutnya kau dah duduk di atas jalan. Untuk apa? Ila Rabbi, datang kepada Allah. Oh tak nak, ni aku datang ke engkau. Kan, aku datang ke engkau, tapi cara macam mana? Allah Rabbi, Allah Rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyatakan, di saat aku menyaksikan sendiri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami detik-detik terakhir. Pada waktu tu Rasulullah sedang menghadapi sakaratul maut, kan, di hadapan baginda disiapkan sebuah bokeh berisi air. Baginda selalu menyolup tangannya dalam bokeh tersebut, seraya dia kata, dia colok tangannya, diusap muka tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku dalam menghadapi beratnya sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa untuk menghadapi borek sakaratul maut, ya. Makanya tuan-tuan dan puan, ya, dikhabarkan sebegitu, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar, kan, telah mengajar kita kan membaca doa, ya. Satu doa Rasulullah SAW selalu baca, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Abu Yasar, bahawa Rasulullah SAW selalu berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minat taradi wal hadmi wal gharqi wal hariqi wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladira. Ya Allah, aku mohon berlindung, ya Allah, dari terjatuhnya ke jurang yang tinggi, keruntuhan, tenggelam dan kebakaran. Aku mohon berlindung kepadamu, ya Allah, daripada kerasukan syaitan pada detik-detik kematianku. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari mati dalam keadaan melarikan diri daripada peperangan di jalanmu. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari mati kerana disengat bisa binatang berbisa. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membacakan doa seperti itu, ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kita wajar membaca doa tersebut, ya. Yang kedua, yang ketiga, kan, dalam surah Al-Anfal ayat 50-51 Allah berfirman macam mana orang diambil nyawa yang ketiga, ya.
Allah berfirman, walau tara iz yatawaffa. Tuan-tuan tengok kan, semua ayat-ayat yang berkenaan dengan ambil nyawa ni dimulakan dengan walau tara. Kan? Tadi pun walau tara iziz zalim. Kan? Digunakan kan perkataan walau tara iz yatawaffal lazina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid. Jika engkau boleh melihat, menengok, mengasuh ketika mana aku utuskan malaikat cabut nyawa orang kafir, sambil waktu malaikat datang nak cabut nyawa orang kafir, orang kafir, maka malaikat akan datang, dia akan menggunakan kekerasan sewaktu nak ambil nyawa orang kafir. Dia buat macam mana? Tuan-tuan, dia yadribu wujuhakum wa yadribu wujuhahum. Dia akan memukul muka. Pukul muka, tuan-tuan. Cukup dengan pukul muka tak? Wa adbarahum, dan dia juga akan memukul belakang. Topuk belakang. Maknanya ikutlah ini jenazah ini orang yang nak meninggal, tuan-tuan. Dia pukul muka, kemudian topuk belakang. Mu tak nampak Ustaz? Memang tak nampak. Kok nampak ruah-ruah kita, tuan-tuan? Memukul muka dan juga memukul belakang. Kemudian malaikat berkata, ni dia. Ini satu lagi kata-kata malaikat Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wazuqu azabal hari, rasolah betapa azabnya, kan, seksa yang membakar. Maknanya malaikat ketika tarik nyawa orang kafir ni, dipukul muka, dipukul belakang, rasanya itu seperti panih api neraka. Allahu Rabbi. Rasakanlah kamu seksa yang membakar. Dia dikatakan oleh malaikat. Kenapa? Sebab demikian itu disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Melainkan kami dah hantar ke engkau amaran. Kami dah ngabar kepada engkau warning. Kami dah bagi contoh ibrah kepada engkau tentang Allah telah menyatakan tentang orang-orang yang terdahulu daripada engkau. Kami dah hapuskan. Kami dah bawa seksa. Kenapa kami cerita tentang kaum-kaum terdahulu, orang-orang yang telah dilenyapkan oleh Allah? Sebab kisah-kisah itu semoga menjadi ibrah, menjadi satu menjadi pengajaran kepada orang-orang yang hidup, supaya bila dengan pengajaran tersebut, orang-orang yang dengar kisah tersebut, mereka ini akan ambil pengajaran, akan ambil iktibar daripada kisah-kisah orang terdahulu, dan mereka ini akan menjadi orang-orang yang beriman. Kan? Dalam Quran, tuan-tuan, perempuan sekalian, Allah cerita banyak kisah. Kan? Di antaranya Allah cerita kaum yang binasakan, iaitu kaum Nabi Nuh. Banjir besar selesai, ruyuk, habis, kecuali 80 orang yang nonggok dalam bahtera Nabi Nuh, habis. Kemudian Allah cerita kepada kita kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad. Allah hantar kepada wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad Allah hantar Nabi Hud, kan, supaya mereka ini taat, diberi peringatan. Mereka tak nak, maka Allah telah mendatangkan kepada mereka angin kuat, ribut taufan, bunyi guruh, sehingga mereka dia hancur binasa. Kemudian wa ila samud akhahum salih, kepada kaum Samud Allah hantar
kan Nabi Saleh untuk bagi peringatan kan, tetapi mereka tak mahu ingat. Maka Allah telah hantar malaikat Jibril memberi tempikan kan, memberi tempikan yang kuat sehingga bila mereka kena tempik tuan-tuan, hancur, habis lunyai tuan-tuan. Kemudian Allah ceritakan tentang kaum Nabi Lut, ya, iaitu kota Sodom, ya, maka mereka tak nak, maka Allah telah hantarkan kompor bumi kuat, diangkit bumi, ya, kemudian dihujani akan mereka dengan sijil, iaitu batu-batu daripada api neraka, sehingga mereka itu hancur. Tak ada. Yang saya sebut ini semua dah tak ada di atas muka bumi, dan kosan pun tak ada. Makna nak ngabah orang tu tak jumpa, bokeh pun tak ada, kecuali kediaman-kediaman dan yang dipertinggal. Orang tak ada kan? Nak jumpa tulang ke, nak jumpa tengkorak, tak ada tuan-tuan, ya. Kemudian Allah hantar kepada Syuaib kan, kaum Madian, iaitu Nabi Syuaib kan, untuk mereka ini apa nama ni, diberi peringatan jangan sombah Aikah. Orang Madian yang disembah Aikah. Aikah tu apa? Padang pasir tak ada tumbuhan, tapi kat padang pasir tu ada satu tompok tumbuhan. Jadi orang Madian disembah, itu yang dinamakan Aikah. Jadi bila disembah yang tu, Allah hantar kepada mereka Nabi Syuaib, jangan sembah tu, sembah Allah. Mereka baik tak dengar, maka Allah telah hantarkan kepada mereka satu udara yang panas sehingga menyebabkan mereka dahaga, bakar kulit, sehingga keluarlah lah sekali gumpulan awan yang hitam awan tuan-tuan, dan awan tersebut runtuh menimpa mereka tuan-tuan. Hitam, jangan main-main. Maka Nabi bila nampak awan hitam, dia takut tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ni dah ada peringatan. Kemudian Allah ceritakan tentang Ashabus Sabt, itu kumpulan orang-orang hari Sabtu, sahabat Sabtu, yang mana Allah ngarahkan kepada mereka hari Sabtu poi masjid beribadah, jangan pergi kerja. Tetapi orang-orang Ashabus Sabt ini tak mau indahkan, dia hari Sabtu dia pergi kerja. Maka Allah tukar mereka itu, melaknat mereka menjadi kara. Allah tukar tuan-tuan. Makna ada manusia jadi kara. Ya, kara jadi manusia tak ada. Allah laknat mereka itu orang, Allah laknat, Allah tukar, transformkan mereka jadi kara. Tak ada kara jadi orang. Tu Charles Darwin punya kepala otak. Tak betul tu dah. Kan? Daripada ini dah diambil ni kan? Kan? Yang betul ialah orang jadi kara betul. Dan tak lama, 3 hari je mati semua. Kara-kara yang orang jadi kara tu 3 hari boleh hidup. Ada 2 pendapat. Pendapat satu lagi menyatakan orang muda ditukar jadi kara, orang tua ditukar jadi babi. Ada 2 pendapat. Ya, pokok mereka ni tak lama hidup, 3 hari, ada setengah pendapat yang 3 hari, padahal lepas tu dimatikan semua. Allah cerita Ashabur Ras, tadi Ashabus Sabt, ini Allah cerita pula Ashabur Ras. Siapa Ashabur Ras ini? Iaitu mereka ni dikirim kepada mereka seorang Nabi, namanya Hanzalah. Hanzalah ni Nabi tapi bukan Rasul kan? Nabi, Nabi yang bukan bertaraf Rasul kan? Nabi Hanzalah bin Safwan kan? Mereka ini diutus oleh Allah kerana apa? Kerana mereka ini sembah berhala. Makanya Allah suruh Hanzalah ni bagi tahu jangan sembah berhala. Dan di tempat dia tu ada ada satu telaga. Dan telaga itulah yang mereka gunakan untuk minum hari-hari tuan-tuan. Tak ada telaga tu, out mereka tuan-tuan. Jadi telaga tu digunakan kan, tetapi bila Allah suruh mereka sembah Allah, mereka tak nak, mereka tetap nak sembah berhala. Maka kemuncak jahatnya Ashabur Ras ini, dia tangkap Nabi Hanzalah ini, dibunuh, diikat, dimasuk, dicampak dalam telaga tu. Kemuncak, sehinggalah bila mereka campak Hanzalah ni dalam telaga tu koring. Allah jadikan koring sehingga ni mereka ni mati tuan-tuan dalam kemarau yang panjang, ya, sehingga mati mereka, lenyap mereka daripada atas muka bumi ini. Kaum seterusnya kaum Tubba, dalam Quran ada Tubba, ya, Tubba.
Kaum apa itu? Itu kaum yang berbangsa Himyar. Ya, mereka ni pun tuan-tuan sembah berhala. Kan? Tetapi raja mereka tidak. Raja mereka tidak. Tubbah ni raja dia lah. Raja baik, rakyat jahat. Ni Tubbah. Maka tuan-tuan, kaum apa ni, raja-raja Yaman sekarang, dia menggunakan gola Tubbah, raja Yaman. Pasal apa? Tubbah ni raja yang baik, tetapi mempunyai rakyat yang jahat. Rakyat jahat inilah makanya Allah telah membinasakan mereka, sehingga mereka itu mati semuanya. Bangsa Himyar, ya, yang berada ke sana. Ya, tuan-tuan, Allah gambarkan ini semua. Kenapa? Supaya mereka ini dapat mengambil ibrah. Ya, dapat mengambil ibrah. Okey, setakat ni baru 3 kitab, ada 2 lagi. Ya, setakat ni. Maknanya nak cakap tuan-tuan, dah guna 3 dah. Ya. InsyaAllah 2 lagi tak buka lagi. InsyaAllah habis 2 tu kita selesai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makanya Allah menyatakan dalam surah Al-Anfal ini, demikian ni yang aku buat macam ni aku ambil nyawa kau menjadi pasal apa? Pasal kau. Pasal kau sendiri. Semua ni pasal engkau. Kau tak nak dengar, kau tak nak ambil ibrah, kau tak nak ambil contoh yang telah aku berikan kepada engkau. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Allah dalam ayat yang seterusnya dalam surah Muhammad ayat 25 sampai 27, Allah menyatakan, innal lazi nartaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum zalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum fa kaifa idza tawaffathumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Sesungguhnya orang yang kembali ke belakang, yakni murtad. Tadi orang kafir ni murtad pula. Ya, orang yang murtad sesudah mendapat petunjuk. Maknanya orang Islam tapi murtad. Ai, ya Allah, banyak waktu sekarang tuan-tuan. Islam tapi murtad. Murtad ni ada 3. Yang tak dulu saya cerita. Pertama, perkataan. Kedua, perbuatan. Ketiga, i'tiqad. Kan? 3. Perbuatan, perkataan, i'tiqad. Perbuatan, pergi ke Batu Malui. Batu Malui tahu ke no? Johor. Kat Johor Sadun. Kan kat Johor Sadun ada nama Tompek Batu Malui. Kat situ ada kubur. Ramai yang datang minta nombor situ. Ya, kat Batu Malui tuan-tuan. Iyo. Saya selalu buat situ. Cantik, ada tempat rekreasi dia. Batu-batu ada sungai yang mengalir macam tu. Kat Johor. Pergi kat Tampin tu, atas sikit, nak pergi ke air Mawang tu. Yang tengah tu ada Batu Malui. Kan? Banyak situ. Orang ambil nombor tuan-tuan. Ya? Murtad. Syirik. Ya? Sesudah mereka mendapat petunjuk, mana Islam, tiba-tiba mereka murtad. Kan? Syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Maka orang-orang murtad ni tuan-tuan, dia panjang, dia punya Allah berapa nombor nak tikam, siapa nak kaya, berangan-angan dia tuan-tuan. Yang demikian itu kerana sesungguhnya yakni mereka-mereka itu berkata kepada orang yang benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahsia mereka. Bagaimana keadaan mereka bila malaikat maut datang mencabut nyawa, iaitu dengan memukul-mukul muka dan punggung mereka. Maknanya orang murtad ni tuan-tuan, Allah datang ke malaikat pun buat sama macam dia buat orang kafir. Pukul-pukul muka, pukul-pukul belakang mereka tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara ya tuan-tuan ya, cita-cita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang boleh seperti ini. Sebenarnya banyak lagi. Ini yang teruk-teruk lah. Kan yang elok-elok tu kan lain kali kita cerita. Cerita yang teruk tu supaya kita comel. Ya, supaya kita comel, kita takut. Pasal apa? Pasal takut ni penting.
Ya, kenapa? Untuk kita betul-betul sentiasa alert akan apa yang akan terjadi jika kita lakukan perkara tersebut. Jadi lepas mati tuan-tuan, ni baru nak masuk kan, keluar roh. Bila mati keluar roh. Roh ni ke mana? Ni dia. Ya, roh ni ke mana? Ini pertanyaan ni tuan. Roh ni, walaupun kan perkara berkenaan roh ni, kulir roh min amri rabbi, kan sebenarnya roh ni urusan Allah. Kan orang Yahudi datang jumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi bertanya, kan roh, berbenda roh, kan? Maka Allah menjawab, kan, kulir roh min amri rabbi. Jawab kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya urusan roh ini adalah urusan aku, urusan Tuhan, kan? Tetapi para ulama ada membahaskannya tentang roh ini, ya, tentang roh. Para ulama membahaskan, di antaranya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini seorang ulama besar. Di antara kitabnya yang hebat ialah Al-Kabair, ya, himpunan dosa-dosa besar. Ya, Ibnu Qayyim Az-Zahabi, ya, himpunan dosa-dosa besar, kan, banyak kitabnya. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini di antara ulama yang besar. Ya, dinyatakan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kan, bahawasanya roh-roh ini ada di punya martabat dia berdasarkan kepada apa yang orang itu lakukan. Pertama, dinyatakan tentang hadis sahih daripada Bukhari, kan, roh para nabi dan rasul, kan, para nabi dan rasul daripada Aisyah. Hadis sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan ketika Rasulullah masih sihat, Aisyah cerita dia pernah dengar Nabi bersabda, tidaklah ada seorang nabi yang diwafatkan malaikat kepadanya telah ditunjukkan kepadanya syurga. Kemudian para nabi ini diberi kesempatan untuk memilih adakah nak hidup lama ataupun nak mati untuk mendapatkan syurga. Ini hadis di Bukhari, Sahih Bukhari. Ketika Nabi Muhammad SAW mengalami, kan, saat-saat terakhir baginda berada di atas pohon. Makna Rasulullah SAW ada atas pohon Aisyah radhiyallahu anha, kan. Kemudian baginda pingsan beberapa kali. Makna dia pingsan waktu dalam sakaratul maut. Kemudian tersedar. Bila dia tersedar, ya, dia memandang ke atas atap rumah. Orang kita bila memandang atap, tuan-tuan, bahaya. Suruh ngabas, suruh buka atap. Sampai sekarang ada. Suruh buka atap. Tengok ni mandang katil tu, dia tak pek keluar tu, buka atap tu. Astaghfirullahalazim. Sedangkan Nabi mengalami perkara yang sama. Nabi pandang atap. Dan hadis ini sahih, tuan-tuan. Sahih Bukhari, tuan-tuan. Ya, Nabi pandang atap. Sambil Nabi berkata, ya Allah, Rafiqu a'la, Rafiqu a'la, Rafiqu a'la. Kan, aku memilih Rafiqu a'la, iaitu kawanku yang paling tinggi. Maknanya apa dia? Ya Allah, aku pilih mati. Ya, maknanya tawaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, nak duduk lama tak? Ataupun nak sekarang? Kalau ikut sepi, sekarang. Dia punya buku sekarang. Ya, tapi ada pilihan. Ya, sekarang atau bila? Kan Allah memberikan kepada para nabi, tak pernah pilih lama, tak pernah pilih untuk hidup lama, tetapi on the spot, on the dot, pada waktu yang ditetapkan itulah, makanya ambillah aku. Kenapa? Kerana dia tak sabar nak jumpa dengan kekasihnya. Ya, Sahih Bukhari. Makanya ditempatkanlah mereka ini di syurga, ya, berada di Ailiyin, kan, namanya Ailiyin, parking tempat orang-orang nabi dan rasul. Yang kedua, kan, roh orang mati syahid, kan, roh orang mati syahid. Tiap mana poinnya? Oh, roh orang mati syahid Allah jelaskan dalam surah Ali Imran, kan, di antaranya Allah menyatakan bahawasanya firman Allah, dan janganlah engkau sekali-kali mengira bahawa orang yang mati syahid fi sabilillah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup.
Kan? Mereka hidup di sisi Tuhanmu dengan limpahan rezeki. Ayat surah Ali Imran 167. Masruq berkata, kami pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Ayat apa? Surah Ali Imran ayat inilah ayat 169. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, sesungguhnya kami pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keadaan roh-roh ini. Maka Rasulullah SAW menjawab dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, dinyatakan roh-roh mereka ini, yakni orang yang mati syahid ini, kan, akan berada di dalam tembolok burung yang hijau, ya, yang bergantung pada lampu-lampu yang bergantungan dengan arash. Mereka terbang ke syurga bahagian mana saja yang mereka kehendaki, kemudian mereka akan balik bertenggek ke lampu-lampu tersebut. Hadis Sahih Muslim. Tuan-tuan, dua. Ya, Ibnu Abbas menyatakan dalam satu hadis yang lain, riwayat daripada riwayat daripada Abu Dawud, Ahmad dan juga Al-Hakim, ketika saudara-saudara kamu terbunuh dalam perang Uhud, Allah menempatkan roh mereka atas tembolok burung yang hijau. Mereka minum air daripada sungai-sungai di syurga, makan buah-buahan, dan mereka kembali kepada lampu-lampu daripada emas yang bergantungan di naungan arash. Ya, itu yang kedua. Orang yang ketiga, sebahagian roh orang yang mati syahid tetapi dia ni tertahan di pintu syurga. Ini yang ketiga. Dia mati syahid tapi tertahan, ya. Tidak semua orang yang mati syahid, tuan-tuan, berada dalam tembolok burung hijau bergantungan pada lampu di arash. Ada juga sebahagian orang yang mati syahid ini tertahan di depan pintu. Sebab apa? Sebab dia mempunyai tanggungan yang belum dia selesaikan. Ini yang saya cerita dulu. Ingat tak? Ada dua RR. Dulu saya cerita, dua RR. Orang yang mati syahid sepatutnya tauhid masuk syurga, tetapi kerana ada sebab-sebab yang tertentu yang belum selesai dengan pihak yang lain, mereka ini tertahan. Dia tertahan kepada dua. Satu RR namanya Qantarah, ya. Yang kedua RR namanya Al-A'raf. Allah cerita Al-A'raf ini sampai Allah sebut dalam Quran satu surah Al-A'raf, tompek yang tinggi. Tompek yang tinggi ya, tompek yang mana Allah tahankan roh-roh ini. Kenapa mereka ini Allah tahan sedangkan mereka ini mati syahid? Tuan-tuan, mereka ini Allah tahan walaupun mereka mati syahid sebab derhaka kepada ibu ayah. Tuan-tuan, ibu ayah ni mempunyai tingkatan lagi besar daripada syahid. Ranking ibu ayah ni lagi tinggi daripada mati syahid. Tuan-tuan jangan main-main, tuan-tuan. Ibu ayah, ibu atau ayah makna salah satu. Kadang-kadang orang omak-omak, abah tak omak. Kadang-kadang omak abah, omak tak omak. Wa imma salah satu atau kedua, dia tak omak ke tak apa ke, walaupun dia mati syahid, tertahan. Selesai lu dengan abah kau, selesai lu dengan mak kau, selesai dulu dengan mak abah kau. Kalau selesai itu on. Kalau tak selesai macam mana, ustaz? Mati syahid ni bukan mati cak ayam tu dah, bukan mati katak, mati syahid ni. Allah Rabbi Rabbus samawati. Macam mana, ustaz? Kan kalau tak selesai dan tak nak dilepaskan, bermakna dikona balik. Dan ini juga yang terjadi kepada para suami yang tidak melakukan tanggungjawab kepada isteri dan anak. Anak nanti akan pergi ke sana, dan nonggok ke Qantarah, nonggok ke Al-A'raf, dakwa abah. Ya Allah, ni abah aku makin, kan, dia tukar spot, aku tuition pun tak nak dibayar. Dia boleh radio kereta hebat, bunyi bernonton-nonton, kan, tapi belajar aku tak nak ditanggung. Dia ni, ya Allah, ni isteri suami aku makin, kan, tak nak diberi nafkah, kata. Baju tak nak wali, bodak tak nak wali. Oh ya tuan-tuan, itu semua akan
akan ditanggung, tuan-tuan, walaupun dia mati syahid. Jangan main-main, tuan-tuan. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard, ya kan, mereka yang mengambil mempunyai hutang yang belum dibayar walaupun mati syahid, mereka yang mengambil harta rampasan orang yang belum dibahagi. Ada seorang sahabat, tuan-tuan, dibagikan ghanimah, tiba-tiba ada seorang sahabat ni dia ambil selendang sepatutnya bukan hak dia, tapi dia ambil yang harta rampasan tu, dia ambil. Maka para sahabat, waktu dia ambil, mati dia, meninggal dia. Kan sahabat kata apa? Syurga. Kan Nabi tengok neraka, mati syahid ni nak bagi rampasan orang ni, tuan-tuan. Kenapa? Sebab dia ambil selendang yang bukan hak dia. Allah Rabbi, Allah Rabbi, ya tuan-tuan dan puan. Yang seterusnya, yang keempat, ruh orang mukmin. Ruh orang mukmin daripada hadis Ibnu Majah dan Ahmad daripada Ka'ab bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, nyatakan sesungguhnya jiwa orang yang beriman ini akan berada dalam seekor burung yang bergayutan pada pepohon. Demikianlah keadaannya sehingga Allah mengembalikan kepada tubuhnya pada hari kebangkitan. Okey, yang kelima, anak-anak umat Islam dan anak-anak orang kafir yang meninggal waktu kecil. Kan, ini ada satu pembahasan khusus. Nanti saya akan bawa satu pembahasan khusus anak-anak kecil yang belum balik. Macam mana keadaan dia? Maupun orang Islam maupun orang kafir. Tuan-tuan, pasal apa? Mereka punya kedudukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, roh anak-anak Islam ataupun bukan Islam yang meninggal waktu kecil, mereka ini akan masuk dalam syurga. Kan? Siapa ada mengasuh tak ustaz? Ada tazkar, ada kat sana, tuan-tuan. Siapa yang buka? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim akan mengasuh bersama dengan isinya Sarah. Ya, dan bila anak tu anak Islam, bila ayah dia masuk neraka, anak dia tu akan diasuh oleh Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah. Bila ayah dan mak dia masuk dalam syurga, baru diserahkan kembali. Kalau mereka itu bukan Islam, ustaz, macam mana mak ayah bukan Islam? Maka mereka akan duduk di tazkar tu sampai bila-bila. Sampai bila-bila, tuan-tuan, ya. Sebagai mana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, kan, dinyatakan bahawasanya anak-anak kaum muslimin yang meninggal kecil berada dalam syurga. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang kedua, Ad-Dailami, anak-anak umat Islam yang meninggal dunia semasa kecil, mereka di sebuah gunung dalam syurga. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim dan isinya Sarah sampai kepada mereka, ibu ayah mereka masuk dalam syurga, barulah diserahkan kembali, ya. Kemudian ditanya dalam hadis yang lain Sahih Bukhari, kan, ditanya, adakah adakah anak-anak orang-orang musyrik macam mana ya Rasulullah, dalam hadis Bukhari? Maka dijawab oleh Rasulullah, demikian juga anak-anak kaum musyrikin. Sahih Bukhari. Ya, makna orang anak-anak yang mati belum balik, orang-orang kafir pun akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihi salam wassalam. Ada lagi ustaz? Ada. Tapi berhenti setakat ni dulu. Kan? Ada berapa lagi ustaz? 1, 2, 3. 3 lagi. Tuan-tuan, nak bahas panjang pun dah 7.30. Kan? Takut nanti apa pula ni PKP ni kena berhenti. InsyaAllah kita sambung di lain kali. Okey dah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah 2 lagi kitab belum sampai, jadi tapi dah berhenti dah. Tak apalah, hari ni dapatlah 3 kan, 2 biji buku, 1 majalah, dah cukup lah, sekadar untuk peringatan di subuh-subuh hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni ibadikas salihin. Allahumma alayka bi sanadiril jabhati wataniyah. Allahumma laka bi'uyuniha man la yakhaf warhamna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا قهار يا جبار يا منتكر يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب
ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم بارك شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابه اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات إنك على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada pagi yang bahagia ini kami mengangkat tangan merafak sembah memohon kepadamu, Ya Allah. Ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu-cucu kami, ipaduai kami, menantu kami, mentua kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon, Ya Allah, permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami, Ya Allah. Sembuhnya itu sehingga tidak lagi meninggalkan bekas, kesan dan juga tompokan, Ya Allah. Sembuh sesembuh-sembuhnya, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, limpah ruahkan rezeki kepada kami, Ya Allah. Dengan limpah ruah tersebut dapat kami membelanjakan ke jalan yang diradai oleh-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon, Ya Allah, jauhlah kami daripada bala wal waba wal ghala, Ya Allah. Jauhlah kami daripada fitnah Masih Dajjal. Jauhlah kami daripada fitnah kubur. Jauhlah kami daripada bakaran api neraka. Jauhlah kami daripada fitnah manusia. Jauhlah kami daripada fitnah syaitan, terutama ketika kami menghadapi sakaratul maut. Kami takut, Ya Allah, dalam keadaan kami tidak berdaya menahannya sakitnya sakaratul maut, tiba-tiba datang rombongan syaitan untuk menipu dayakan kami, Ya Allah. Maka kami mohon, Ya Allah, hindarilah mereka daripada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon, Ya Allah, Engkau permudahkanlah mulut kami, lidah kami, gigi kami, anggota kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami benar mendengar utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kami, iman akhiru kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah, Ya Allah. Dakhala al-jannah, Ya Allah. Dakhala al-jannah, Ya Allah. Ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah. Tebakal kami bersama dengan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon, Ya Allah, bangkitlah kami bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan, dapat kami minum dari telaga Kausar, dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat, dan seterusnya berjaya, dan dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang Kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengarkanlah rintihan kami ini, Ya Allah. Dengarkanlah aduan kami ini, Ya Allah. Hanya saja, Ya Allah, Engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.